أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أيها المسلمون والmuslimat أعزني الله وإياكم. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada malam ini alhamdulillah kita sekali lagi dapat bertemu. Maka bila tuan-tuan bertemu dengan saya pada kuliah bulanan ni, maknanya kita dah berada pada hujung bulan lah, ya, pertemuan kita setiap Jumaat minggu yang terakhir atau yang keempat, dan beberapa hari berbaki sebelum menamatkan tahun 2023, ya. Jadi hadirin muslimin muslimat sekalian, seperti mana yang kita telah bicarakan pada pertemuan-pertemuan yang sebelum ini berkaitan dengan tajuk perbahasan hadis-hadis berkenaan dengan peristiwa dan tanda-tanda kiamat yang amat penting bagi kita semua, berdasarkan beberapa riwayat, antaranya daripada Huzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawa beliau mengambil inisiatif untuk menghafal hadis-hadis tentang perjalanan akhir zaman ataupun hadis-hadis berkaitan dengan fitnah yang berlaku ke atas umat ini. Demikianlah beliau juga menyatakan, sejak Nabi mula bercakap tentang perkara ini, Nabi tidak henti berbicara berkenaan dengan peristiwa kiamat ini hinggalah ke akhir hayat baginda. Dan kita mendapat petunjuk bahawa suatu fasa dalam kehidupan Nabi, terutamanya di fasa pengakhiran, yakni fasa kemenangan, dakwah Nabi di kota Mekah ni ada 3 peringkat. Pertamanya yang tuan-tuan pernah dengar secara sir atau rahsia lah, underground. Kemudian Nabi melakukan dakwah itu secara terbuka, dan pada peringkat itulah Nabi menerima banyak tekanan. Dan peringkat yang ketiga, Nabi melakukan dakwah masih di dalam kota Mekah tetapi kepada penduduk-penduduk di luar kota Mekah, yakni yang datang terutamanya ketika melaksanakan ibadah haji, yang menjadi titik tolak Nabi bertemu dengan kelompok kabilah Khazraj dari Madinah yang akhirnya membuka jalan kepada Nabi untuk menjalankan tugas dakwahnya di kota Madinah. Setelah Nabi sampai di kota Madinah, Nabi melalui 3 fasa juga. Pertamanya peringkat taksis atau peringkat asas pembinaan kerajaan di kota Madinah. Jadi peringkat ini adalah suatu peringkat yang betul-betul struggle. 5 tahun pertama, tuan-tuan, diuji setiap tahun itu lebih daripada 5 peperangan. Walaupun kita biasa hanya membicarakan peperangan besar seperti Badar, Uhud dan Ahzab, tetapi di sana banyak peperangan-peperangan lain yang terpaksa Nabi SAW lalui. Kemudian setelah berlakunya peperangan Ahzab, Islam memasuki fasa kebangkitan. Belum kemenangan, tetapi fasa kebangkitan. Tapi Nabi tidak tergesa-gesa, hadirin sekalian. Di mana buktinya? Tahun ke-6 Hijrah, Nabi mengambil pendekatan untuk menandatangani perjanjian Hudaibiyah, di mana para sahabat melihat Islam mempunyai suatu momentum yang baik waktu itu untuk menerpa masuk ke kota Mekah dan menakluk kota Mekah ketika mereka dihalang untuk menunaikan umrah bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Tapi Nabi mengambil pendekatan untuk memeterai suatu perjanjian. Dan tuan-tuan pernah dengar tentang kisah ini. Pada peringkat awalnya para sahabat kurang bersetuju dengan pilihan yang Nabi ambil. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana perjanjian Hudaibiyah berlaku 6 Hijrah. Untuk makluman kita,
Musyrikin Quraisy, kerajaan Quraisy di Mekah tu dah kalah teruk dalam peperangan Ahzab. Dan kekalahan itu bukan sahaja melibatkan kerajaan Quraisy, juga melibatkan beberapa kerajaan-kerajaan kabilah utama di semenanjung tanah Arab itu yang turut tewas dalam peperangan Ahzab. Dan total kabilah Yahudi dengan kerajaan-kerajaan daerah mereka dalam kota Madinah telah disingkirkan keseluruhannya. Tapi Nabi tidak tergesa-gesa untuk mengambil kemenangan. Nabi memilih untuk menandatangani perjanjian. Dalam tempoh selepas perang Ahzab hingga pembukaan kota Mekah, ini dipanggil sebagai fasa kebangkitan. Ya. Pada waktu tu banyak kerajaan-kerajaan yang sudah mula berfikir kerajaan Rasulullah di Madinah bukan lawan kita, gitulah. Dan fasa yang terakhir adalah fasa kemenangan. Ini selepas daripada peperangan ataupun pembukaan kota Makkah. Antara punca tuan-tuan, antara punca di mana kenapa musyrikin ataupun Quraisy tak mahu berperang dengan Nabi pada waktu itu, dia ada pendetilan lah kisah tu kalau kita baca dalam sirah. Tetapi antara penyebabnya adalah apabila mereka mendengar berita Rasulullah menghantar 3,000 tentera untuk berhadapan dengan angkatan Rom dalam peperangan Mu'tah. Mu'tah ni di mana? Di Jordan. Tempatnya adalah Karak. Pintu masuk ke bandar Ashkelon atau Asqalan di Israel itu jika melintasi sungai Jordan, jalan yang dilalui oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk membuka Palestin dan Baitul Maqdis atau membebaskan Baitul Maqdis. Memang Islam tak menang dalam perang Mu'tah, kita akui, kerana Rom menurunkan 200,000 angkatan tentera, mana mungkin 3,000 nak menentang 300,000. Tetapi keberanian itu, hadirin sekalian, ya, menjadi suatu spark berita yang sangat menggemparkan seluruh kerajaan-kerajaan yang wujud di semenanjung tanah Arab. Akhirnya Rasulullah datang pada tanggal 19 Ramadan tahun ke-8 Hijrah melakukan pembukaan kota Mekah. Dan selepas daripada itu Islam sememangnya berada dalam fasa kemenangan. Tapi selepas itu juga tuan-tuan, Nabi banyak berbicara tentang fitnah-fitnah yang bakal dihadapi oleh umatnya. Termasuklah ketika di era sahabat lagi, maknanya within 100 years selepas kewafatan Nabi, kita melihat banyak pertempuran yang berlaku melibatkan sesama kaum muslimin dan yang lebih tragis mengorbankan sejumlah para sahabat. Baik hadirin sekalian, dalam tempoh itu Nabi dah banyak berbicara tanpa henti tentang peristiwa perjalanan umat di akhir zaman. Apa pentingnya bagi kita tuan-tuan? Selaras dengan ayat 158 surah yang ke-6, surah Al-An'am, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Ayat ni apa Allah kata? Pada hari ketika datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu, la yanfa'u nafsan imanuha. Waktu tu iman seseorang, lam takun amanat min qabl, iman seseorang yang tidak beriman sebelum itu tidak lagi berguna. Apa maksud dia? Maksudnya adalah dunia ni dia akan sampai satu peringkat di mana orang yang tidak beriman nak beriman, Allah tak terima. Itu maksud dia. Dia bukan sampai hujung hari kiamat tu, tak. Seketika sebelum berlaku kiamat, satu tempoh, itu fasa di mana Allah dah tak mengambil kira segala amalan. Dia terhenti awal. Macam tu.
Macam mana nak kata? Dia ada, yalah kalau kita kata larian tu dia bagi masa 2 jam 30 minit kan. Mungkin dia ambil sampai 2 jam suku je lah. Siapa yang lepas daripada jam ke 2 jam suku ke atas tu dia dah tak kira lah. You just finish your run and kita tak kira dah. Macam tu lah. Ada tempoh itu. Kat mana tuan-tuan? Ya. Dan ini bukan sahaja melibatkan orang yang tak beriman, maknanya orang kafir. Yang selalu kita dengar orang kafir kalau nak beriman pada masa tu Allah tak terima dah keimanan dia. Bukan sahaja melibatkan hal itu, tetapi dia melibatkan juga orang Islam. Sebab sambungan ayat ini Allah kata au kasabat fi imaniha khaira. Atau seorang muslim yang beriman tetapi dia tidak berusaha atau menghasilkan kebaikan daripada iman yang dia ada sebelum itu. Maksudnya orang Islam, mukmin yang beriman. Ramai orang Islam ni maksudnya asasnya beriman kepada keesaan Allah. Beriman kepada hari kiamat, beriman kepada hari akhirat. Tetapi ramai yang memiliki iman itu tetapi tidak mengusahakan kebaikan dalam diri dia. Dan pada ketika datangnya sebahagian tanda-tanda ni, dia baru nak berusaha membina amalan baik dia. Pada waktu tu Allah Ta'ala tidak menerima lagi. Allah dah tutup account. Bila tuan-tuan? Dia ada 3 keadaan. Yang satu ni kita nak bicara pada malam ini kerana dia ada terkait dengan soal pertembungan as-sira'u bainal muslimin wal yahud. Pertembungan antara Islam dan Yahudi yang kita dah bicara dalam 2 kuliah yang lalu. Dia ada 3 tanda. Yang pertamanya, dan tanda ni dihurai oleh Nabi dalam hadis. Maknanya Nabi SAW sendiri yang hurai berkenaan dengan ayat ini. Yang mana Nabi mengulang lafaz ayat yang sama seperti mana Allah turunkan. Tanda yang pertama adalah khurujud dajjal. Ini yang akan kita bahaskan. Khurujud dajjal, keluarnya ad-dajjal. Yang kedua, terbitnya matahari min maghribiha, dari tempat ia terbenam. Dan yang ketiga, khurujud dabbah atau dabbatul ard, keluarnya seekor binatang daripada bumi. Dan ini merupakan tanda yang cukup strong because ada ayat Al-Quran yang menceritakan tentang dabbah ini. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Bila sampai ketetapan, janjilah maksud yang ditetapkan, kami kata Allah keluarkan daripada bumi ini binatang. Apa dia buat? Tukallimuhum, binatang itu akan bercakap dengan manusia. Apa yang dia cakap? Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Binatang itu mengkhabarkan manusia sudah lagi tidak yakin dengan tanda-tanda kami. 3 benda ni berlaku. Siapa yang belum beriman nak beriman, habis, tak kira dah. Atau siapa yang beriman tapi tak membina kebaikan, maka tak ada gunanya bagi dia pada waktu itu. Tuan-tuan, yang pertama kita nak bahas itu iaitu berkenaan dengan keluarnya Dajjal. Ya, baik. Hadis berkenaan dengan Dajjal ni banyak tuan-tuan. Ya, terlalu banyak. Di peringkat awal kuliah dulu kita dah bicarakan berkenaan dengan pengenalannya. Akan tetapi saya masih yakin, ya, kita semua boleh saya katakan mungkin belum begitu jelas, ya, berkenaan dengan kisah Dajjal ini sendiri. Kerana apa? Ini banyak sebab lah hadirin mati Allah sekalian, ya. Banyak sebab kenapa kita masih samar lagi dengan cerita ataupun kisah berkenaan dengan Dajjal ini, walaupun Nabi telah beritahu kepada kita, inni qad haddastukum 'anid Dajjal, sesungguhnya aku telah menceritakan kepada kalian keseluruhannya tentang Ad-Dajjal. Dalam riwayat Al-Imam Abu Daud, hatta khashitu alla taqilu, sehinggalah aku khawatir kalian tak mampu memahaminya. Pertamanya sebab figuranya tak jelas, tuan-tuan. Tetapi kita percaya walaupun word Dajjal tidak ada dalam Al-Quran. Kenapa word Dajjal yang sedahsyat itu Nabi ingatkan fitnahnya tak muncul dalam Al-Quran?
Ini menjadi satu persoalan juga kalau kita nak bahaskan hikmah daripada Al-Quran. Walaupun hikmah ini bukanlah perkara yang pasti, tetapi apa yang cuba difahami oleh ahli ilmu terhadap sesuatu keadaan, sifat kepada nas itu, tuan-tuan. Ada orang tak percaya Dajjal ni, terutamanya di kalangan pemikir-pemikir liberal. Dia Islam lah, kita tak kafirkan dia lah, tapi dia orang ni kelompok pemikir liberal. Tuan-tuan, ada orang pernah cakap bahawa dia kata Dajjal ni khayalan Rasulullah, dia kata. Dia pernah sebut macam tu. Famous budak ni dekat medsos. Tapi tak apalah, tak payah layan sangatlah medsos ni kan. Tapi ada orang pernah bercakap macam ni. Dia bawa hujah dia. Dia kata kerana saya telah menghimpunkan kesemua hadis-hadis yang Nabi terangkan tempat keluarnya Dajjal. Dia kata kesemuanya berbeza-beza. Ada yang Nabi sebut daripada Khurasan, ada yang Nabi sebut dari arah timur, ada yang Nabi sebut khullah baina Syami wal Iraq, kawasan kosong antara Syam dan Iraq. Dia kata banyak tempat. Jadi dia kata, tuan-tuan, apa hukum orang yang tak percaya pada Dajjal? Dia macam ni ya. Ya, kita akui word tu tak ada dalam Quran. Saya pun tak berani mengatakan orang yang menolak Dajjal, saya tak berani kata mutlak dia kufur. Saya tak berani kata, ya, kerana para ulama pun tak jelas membahaskan soal itu. Tetapi menolak dengan mencela Nabi SAW confirm kufur. Kerana sebagai seorang Muslim, dalam akidah kita, kita tidak boleh mengeluarkan sebarang, jangankan kata perkataan yang mutlak, sekadar sangkaan merendahkan kredibiliti Nabi SAW, jatuh kufur. Kalau dia kata dia tak percaya kerana itu hanyalah merupakan ilusi ataupun orang kata khayalan Nabi, jatuh kufur. Sebab itu dia kata apa? Dia kata sebab Nabi terlalu takutkan fitnah umatnya sampai terfikir figura yang pelik-pelik ni. No, tuan-tuan. Memang word Dajjal tak ada dalam Quran, tapi dia datang dalam sejumlah hadis yang sifatnya mutawatir. Cuma memang pelik, kita tak nafikan. Figuranya itu sendiri menjadi satu figura yang misteri. Yang keduanya, Nabi tidak pernah menyatakan tentang dirinya secara jelas. Yakni Nabi nak kata bagi tahu siapa tak ada. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat yang sahih, Nabi pernah sebut Dajjalun kazzabun dalam word atau perkataan plural, jamak dalam bahasa Arab, menunjukkan dia bukan seorang. Kesemuanya kazzabun, Nabi kata pendusta. Dusta. Ya. Baik. Ada Nabi sebut jumlahnya. Ada riwayat yang Nabi sebut 27 orang. Dalam satu riwayat Nabi pernah sebut arba'a minhum an-nisa, 4 daripadanya perempuan. Nabi ada sebut. Baik. Tetapi bila kita himpunkan sejumlah hadis berkaitan dengan Dajjal ni, kita akan jumpa dua keadaan yang paling jelas Nabi bicarakan tentang keadaan dia keluar. Apa yang Nabi maksudkan dengan keluarnya Ad-Dajjal ini? Kalau tuan-tuan perasan, Dajjal ni dia sinonim dengan Yahudi, betul tak? Sinonim sangat. Okey, pertama saya nak bagi tahu pada malam ini, kita clarify satu kesilapan yang banyak orang fahami, Dajjal Yahudi. Ini satu kesilapan kefahaman kerana tidak ada satu nas yang menyatakan Dajjal adalah seorang Yahudi. Clear? Okey? Tetapi yang jelas, Dajjal diikuti oleh kaum Yahudi, betul. Itu clear dalam hadis. Memang tidak dapat disangkal, siapa pun yang berbicara pasal Dajjal, dia akan perlu mengakui bahawa pengikut atau tentera atau sesiapa sahaja yang follow kepada Dajjal adalah daripada kalangan orang Yahudi. Jelas. Tapi Nabi berbicara, dia Yahudi ke bukan? No, tak ada. Tuan-tuan, dia ada dua keadaan. Pertama, Nabi sifatkan dia muncul dan menguasai bangsa Arab. First. Yang kedua, dia keluar memimpin kaum Yahudi. Ini yang kedua. Dan kita boleh nampak susunan ini. Susunan ini memang menguasai bangsa Arab adalah yang pertama, sebelum memimpin Yahudi.
Okey, pemimpin Yahudi ni cerita begini tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kan apa yang sedang berlaku pada hari ini, dan saya tak pasti kita sama ada kita follow lagi ataupun tidak, perang yang dah masuk melebihi 70 hari. For sure Israel takkan berhenti. Dalam apa jua keadaan, bagilah tekanan apa sekalipun, kita boleh nampak dia takkan berhenti daripada peperangan ini. Dan kita pun hari ini sebenarnya kita tak dapat maklumat yang clear di medan lapangan, siapa yang sebenarnya sedang menguasai medan pertempuran, medan lapangan. Kerana site berita sebelah sini akan berbicara begini, site berita yang begini akan bicara begini. Tetapi for sure mereka takkan terima gencatan senjata dan keluar daripada Gaza untuk menamatkan peperangan. Never, dia takkan buat macam tu. Why? Because their investment dalam peperangan ini cukup besar. Dia tak akan keluar without apa yang dia nak tercapai, dia tak akan keluar. Mustahil tuan-tuan dia nak akan keluar. Satu keadaan. Yang kedua, kita faham, buat pertama kalinya kali ini, politik di Israel ini benar-benar dikuasai oleh satu kelompok Zionis yang beraliran religious, yang sangat kuat kepercayaan mereka kepada konsep Messiah. Mereka ni ada satu benda yang mereka percaya, iaitu Messiah dalam version mereka. Kita penyelamat akhir zaman ni dua ya. Al-Mahdi, Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia ada satu benda yang dia percaya, Messiah. To be honest saya cakap, penyelamat dia adalah Nabi Allah Isa alaihi salam. Jika mereka memilih untuk beriman dengan Nabi Isa saat turunnya Nabi Isa alaihi salam, clear. Tapi mereka tak akan faham penyelamat mereka adalah Nabi Isa. Okey? Maka dengan itulah si pendusta akan memainkan peranan untuk menjadi penyelamat kepada kaum Yahudi. Tuan nampak tak kat sini? Sebab tu Al-Masihul Haq. Siapa Al-Masihul Haq? Al-Masih yang hak. Ada ni basic bahasa Arab lah tuan-tuan. Hak ni kan benar. Al-Masihul Haq. Al-Masih yang benar, yakni Nabi Allah Isa alaihi salam akan membunuh Al-Masihud Dajjal, Al-Masih yang dusta. Clear? Okey, kat situ kita nampak kan apa pegangan kelompok-kelompok religious yang berideologi Zionis ni, di ekstremis agama, ultra Yahudi, tapi berkepala Zionis. Kejam dia tuan-tuan. Bayangkanlah kalau parti Ozma tu, salah satu partinya, parti Ozma tu diasaskan dengan wawasan matlamat sifar Palestinian. Bayangkan apa yang dia akan buat. Dia orang ni percaya satu benda tuan-tuan. Within 76 years, orang Yahudi menubuhkan negara jika mereka tidak menguasai penuh seluruh kota suci Baitul Maqdis, Mesiah mereka takkan datang. Itu yang mereka percaya. Okey. Tuan-tuan kira lah 76 tahun sejak Yahudi Zionis membina sebuah negara, bila dia complete? Mei 1948, 14 Mei 1948. 14 Mei 2024 complete 76 tahun. That's why mereka meletakkan sasaran by April 2024 keseluruhan Baitul Maqdis akan dikuasai oleh mereka demi memastikan Mesiah penyelamat mereka akan hadir. Apatah lagi dengan situasi politik Israel yang tak menentu hari ini, mereka sangat yakin kalau mereka berjaya dapatkan, akan datanglah Mesiah mereka. Itu konsep yang mereka faham. Konsep ni sedikit bertentangan dengan kelompok Yahudi yang anti-Zionis. Okey? Tuan-tuan kena faham, ada Yahudi yang anti-Zionis. Memang ada. Kita tak nafikan. Yang tuan-tuan kata Yahudi baik. Nak kata baik, baik juga lah kot. Dia memang baik. Tapi nak kata percaya, tak boleh lah. Sebab zaman Nabi, masa perang Uhud, ada satu puak Yahudi, dia nak tolong Nabi dalam perang Uhud. Dia memang dah siapkan batalion dia. Dia nak tolong Nabi, tapi Nabi tak terima pertolongan mereka. Nabi hanya mensyaratkan, jika mereka terima Islam, kita akan terima. Tapi mereka tak terima Islam, so Nabi tak terimalah. Ada certain kelompok yang anti-Zionis. Why dia anti-Zionis? Apa sebab? Adakah kerana dia tak mahu bermusuh dengan kaum muslimin?
Tak juga tuan-tuan. Ya. Dia sebab dia begini, kerana Zionis ya, melanggar apa yang mereka imani. Itu je. Dekat mana yang Zionis langgar? Zionis ni mengambil pendekatan membina kuasa menyebabkan akan datangnya Mesiah. Sebab tu dia all out bina kuasa bawa orang Yahudi ke puncak dunia macam hari ni. Tapi bagi kelompok yang anti-Zionis, Yahudi yang anti-Zionis, dia percaya kepercayaan dia lain. Kedatangan Mesiah, barulah orang Yahudi boleh membina kekuasaan. Terbalik. Sebab itu dia fight for free Palestine kalau kita perasan. Nampak tak kat situ? Tapi kelompok tu minoriti lah. Because kelompok-kelompok itu banyaknya di Middle East. Okay? Dan the most of Jewish people pada hari ini come from Europe, dan diorang ni boleh saya kata kebanyakan mereka memang pro kepada Zionis. That's why tuan-tuan tengok barisan kabinet ke, menteri ke, Perdana Menteri Israel, General IDF, tuan-tuan susah nak nampak muka-muka Middle East. Most of them memang muka-muka Europe lah. Okay? Ini because of dia punya Zionist punya ni lah. Okay. Baik, so beza dekat situ. Tapi mereka sangat mempercayai konsep Mesiah ni. Tuan-tuan akan berfikir, adakah mereka mungkin berjaya untuk merealisasikan 76 tahun ni? Okey, dia begini saja tuan-tuan. Kita nak tahu kita ni umat akhir zaman atau tidak, kita lihat sahaja sudah berlaku atau belum pertemuan Islam dan Yahudi. Jawapannya memang sudah. Dan kita telah menyaksikan benda ni hampir 100 tahun. Untuk makluman tuan-tuan semua, dengan sejumlah hadis yang Nabi berbicara tentang pertemuan Islam dan Yahudi yang majoritinya boleh disifatkan relate dengan peperangan, Nabi cerita ni di era sahabat. Tapi tuan-tuan, perang terakhir Islam dan Yahudi adalah dalam perang Khaybar 7 Hijrah, 190 km di utara Madinah, 8 permukiman dengan setiap mukim mempunyai kubunya. Nabi takluk keseluruhan kubu di Khaybar. Jatuh kerajaan Khaybar, mereka melepaskan hak pemilikan tanah-tanah ladang tamar di Khaybar kepada kerajaan Islam. Dan semenjak hari itu, tidak ada pertemuan antara Islam dan Yahudi sehinggalah 1935. Tuan-tuan bayang. Maknanya umat Islam yang hidup dalam tempoh senggang masa 1300 tahun hanya mendengar hadis berkaitan dengan perang Islam dan Yahudi, tapi mereka tak melihat benda itu terjadi. Kecuali generasi yang hidup after 1935. Because 1935 bermulanya revolusi Arab Palestin sampai 1944. Tuan-tuan ada baca tak revolusi Arab Palestin tu apa? Orang Palestin bangkit memberontak kepada British supaya stop bawa pendatang Yahudi. Sebab mula-mula British bawa, start daripada 1917, British bawa investors. Dia orang banyak bangunkan tanah-tanah di di Palestin ni. Dia orang mula membentuk penempatan kibbutz. Tu dia, penempatan yang macam kita buat taman kita sekarang ni. Tu konsep mereka lah tu, kan. Tapi mereka bukan buat setakat tu saja. Satu parcel tu, contohnya, dia ada dia punya tanaman dia sendiri. So kalau dalam satu parcel tu ada 120 rumah, 120 rumah tu anything happen, perang ke apa ke, dia boleh makan. Because dia ada dia punya tanaman-tanaman sendiri dia. Kan? Macam kita depan rumah tanam pokok kan? Dia depan rumah dia akan tanam benda-benda yang membolehkan dia makan lah. Okey. Jadi mula-mula memang tak ada tentangan sangat. Tapi bila lama-lama semakin banyak dan terbinanya penempatan berkelompok, orang Palestin mula bangkit memberontak. Dengan demikian tertubuhlah Haganah, brigade militeri pertama yang ditubuhkan oleh orang Yahudi, dan mereka mula menyerang Arab Palestin. Itulah perang pertama. Ini berlaku sebelum penubuhan Israel lagi. Dia berlanjutan sampai 1944. UN tenangkan seketika pada 1945. Tetapi tercetus kembali dengan skala yang lebih besar, iaitu regional war antara Pakatan Negara Liga Arab dan Israel pada 1948 sebaik Israel menubuhkan
negara. Terus perang 1956, 1967, 1973, setiap kali peperangan sempadan Israel semakin besar. Hinggalah 7 Oktober. Masih belum mengubah apa-apa sempadan pada hari ini. Dan untuk fakta yang kita kena terima walaupun pahit, kita tak boleh nafikan lebih 70% daripada tanah Gaza sedang dikuasai oleh mereka pada hari ini. Orang Yahudi ni dia akan melalui 3 fasa je tuan-tuan akhir zaman. Fasa pertama adalah puncak kekuasaan dia. Dan ini sedang berlaku. Bermula daripada dia menubuhkan negara pada 1948 dan hingga ke hari ini kita boleh sifatkan lagi dia masih berada di puncak kekuasaan. Tapi selama mana mereka akan ada di puncak itu? Ya, mereka pun percaya 76 tahun mereka kena settle. Kalau tidak, sebab itu tuan-tuan tengok kenapa Israel menubuhkan negara 1948. Itu adalah kehendak Zionis tu. Sedangkan British kalau ikutkan pada waktu itu, mereka belum seakan mereka tidak memberikan green light kepada Zionis. Sebab dia macam ni, konsep asal dia nak menubuhkan negara Yahudi ni, dia nak tubuhkan dalam keadaan British mendapat bless daripada the whole Arab country. That's why tuan-tuan tengok, British merdekakan banyak negara Arab pada waktu tu. Syria, Iraq, Jordan, 1946. Okey, apa tujuan negara-negara itu dimerdekakan oleh British? Dan Perancis pun mula buat benda yang sama. Because dia nak pujuk lah, supaya pemimpin-pemimpin negara, setiap negara ini memberikan bless kepada Zionis untuk tubuh negara orang Yahudi. Tetapi yang berlaku sebaliknya, mereka menubuhkan Pakatan Liga Arab dan mengancam Zionis, kalau kamu tubuhkan negara, kami serang. Itu yang berlaku. Tetapi dalam masa yang sama, Zionis ni dia desperate. Kerana kok mana pun, walaupun dia tahu keadaan pada masa itu tidak aman dan dia berhadapan dengan ancaman Pakatan Ketenteraan Liga Arab, tetapi dia tetap tubuhkan negara 1948. Agak tuan-tuan kenapa? Kenapa dia tak ditangguh? Tunggulah Elizabeth naik takhta ke, kan? Tahun 1952 kan? Dia sebab dia nak ambil 76 tahun sampai 2024. Rezeki kita lah, kita umat yang hidup di tahun ini, kan, next year ni. Kenapa dia ambil 76 tahun, saya dah cerita. Tapi kenapa dia drag sampai 2024? Kerana dia orang juga percaya bahawa genap 100 tahun kejatuhan Islam, umat Islam akan bangkit. Itu dia percaya. Sebab Uthmaniyah itu jatuh total collapse 1924. Genap 100 tahun 2024. Sebab tu dia ambil tarikh itu. Sepatut dia boleh drag lagi. Dia boleh saja tidak menubuhkan negara pada waktu itu, dan British dengan kemahiran pujuk rayunya itu boleh menggunakan kemahiran dan tawaran yang mereka ada, ya, untuk membolehkan negara Arab ni terima dan setuju. Dah. Itu cerita dia tuan-tuan. So dia akan terus berada di puncak keagungan kekuasaan dia sehinggalah hari kejatuhan, yakni hari kekalahan dia. Ini yang pernah saya sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di hari kekalahan dan kejatuhan dia, bukan hari kehancuran, kerana kehancuran adalah fasa ketiga mereka, dan kehancuran itulah yang disebut sebagai perang Gharqad dalam hadis selepas turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Chief dia orang, leader dia orang, Dajjal pada waktu itu telah dibunuh oleh Nabi Isa. Kaum Yahudi diperangi keseluruhannya, itu hari kehancuran. After that, no more Israel. Tapi peringkat sebelum kehancuran, dia akan mengalami suatu peringkat kejatuhan ataupun kekalahan dia. Di mana segi masa dan tarikh saya tak boleh sebut dah tuan-tuan. Ya, tak ada siapa yang boleh menjangkakan hal ini. Walaupun secara peribadi saya ada keyakinan benda ni semua insya-Allah saya katakan, saya tak pasti tapi insya-Allah kita harapkan, yalah, tahun depan kalau Allah nak beri, moga-moga Allah berilah, begitulah. Dan kita fikir pun benda-benda ni adalah sebagai doa kita. Disebabkan apa? Disebabkan kita pun tahu keadaan kehidupan orang, warga, saudara kita di Gaza ni, saya tak tahu macam mana lagi kita nak explain, kerana kita tak layak pun sebenarnya nak explain tentang apa yang sedang mereka hadapi dalam keadaan kita sedang menikmati kemewahan dan kesenangan hidup pada hari ini. Tapi kemuncak keadaan mereka, Allah sedang menguji mereka dengan derita
yang mana apa yang boleh mereka ungkapkan daripada lisan-lisan mereka hanyalah memuji Allah Azza wa Jal di atas ujian yang sedang Allah timpakan. Kita harapkan segera Allah beri kemenangan, dan kemenangan itu akan membawa Yahudi ke fasa kejatuhan. Kan saya bagi tahu sebelum ni, negaranya tak akan bubar, akan ada. Mereka akan terikat dengan sebuah perjanjian gencatan dan perjanjian damai. Kali ini mereka patuhi. Sebab ia hanya boleh dipatuhi jika mereka berada dalam keadaan yang kalah. Sebab tu saya bukan pro, tetapi saya percaya two-state solution akan tercapai. Tak ramai Ustaz Wani sebut macam ni, kerana tak ada seorang ustaz pun yang duduk di meja penceramah dia akan pro kepada two-state solution. Saya pun tak pro, tuan-tuan. Takkan kita nak bagi sebahagian tanah milik umat Islam kepada kaum Yahudi yang ditaja oleh Barat tu. Tetapi ada beberapa keadaan kita kena rasional dalam situasi geopolitik, baru boleh jadi pemimpin, tuan-tuan. Kalau saya bertanding nanti angkat saya, tapi nak bertanding parti apa tak tahulah. Kan? Sebab apa? Kadang-kadang kita bertindak secara melulu. Dia macam ni, tuan-tuan. Ambil balik, Rasulullah boleh attack tak kota Madinah, Mekah? Boleh. Bahkan Rasulullah dah ada dalam radar itu bersama para sahabat dalam Bai'atul Ridwan untuk menuntut bela ke atas darah Uthman. Tetapi kerana Nabi akhirnya mendapat berita Uthman tidak dibunuh. Khabar angin yang disebarkan oleh kelompok pemuda Quraisy yang sangat menginginkan pertempuran dengan Rasulullah. Tetapi Rasulullah tak meneruskan hajat untuk memerangi kota Mekah. Sabar, pendekatan, tuan-tuan. Boleh termetrai, boleh. Kita nak nafikan macam mana two-state solution menjadi matlamat hampir seluruh negara OIC, termasuk kerajaan Palestinian Authority di bawah Mahmud Abbas tu sendiri. Sebab tu dia kan bukan sebuah negara full yang merdeka. Palestin ni dia merdeka di hati umat Islam. Dia hanya kemerdekaan dia hanya self declaration di Algeria pada 1988 November. Itu saja. Statusnya di United Nations still United Nations Observer State, negara pemerhati yang tak boleh bawa usul apa pun hingga ke hari ini, sebab statusnya ketika British keluar daripada tanah Palestin, Palestin ditinggal dalam keadaan digantung tak bertali. Merdeka atau tidak, tak ada jawapan sampailah ke hari ini. Tapi boleh terbentuk, boleh, kalau mereka berada di pihak yang kalah dalam peperangan. Kalau mereka menang, tak guna buat sempadan ini, kerana beberapa sempadan telah dibuat pun sebelum ini, tetapi hakikatnya hadirin sekalian tak membawa manfaat dan benefit langsung kepada kaum muslimin. Baik tuan-tuan, ini saya ceritakan gambaran dia. Cumanya akan jatuh ke Baitul Maqdis ni? Jawapan dia tak. InsyaAllah tidak. Kerana dalam membincangkan pertemuan Islam dan Yahudi yang terkait dengan isu Baitul Maqdis, Nabi ada sebut satu hadis. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan tetap utuh sekelompok daripada umatku yang akan sentiasa zahir di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum, mereka tidak akan boleh dibinasakan oleh kelompok yang memusuhi mereka. Hatta sehingga ya'tiya amrullah, datangnya urusan, yakni kemenangan Allah Azza wa Jal. Nampak hadis ni macam general kan? Kita tak tahu kelompok mana, siapa yang memusuhi mereka. Tetapi bila sahabat tanya, faqalu man hum ya Rasulullah, sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa mereka yang engkau maksudkan ini? Maka Nabi jawab, hum fi baitil maqdis wa akna fi baitil maqdis. Mereka tu berada di Baitul Maqdis, tinggal di Baitul Maqdis dan sekitar kawasan Baitul Maqdis. Kelompok ni yang Yahudi marah kat dia. Sebab itu kalau orang Malaysia pergi Masjid Al-Aqsa, tentera Israel, polis Israel tak buat apa pun. Tanyalah siapa yang pernah pergi kan, dia buat apa? Dia tendang kita? Tak ada. Mana ada? Dia tengok muka Melayu, dia tahu dia akan buat baik. Sebab apa? Moga-moga kita akan balik ke tanah air kita, kita akan cerita polis Israel baik. Tuan-tuan. Tapi yang dia marah tu, dia bukan semua orang tebing barat boleh pergi ke Baitul Maqdis, tuan-tuan. Orang Baitul Laham tak boleh pergi. Dia dah lama kena PKP. Dia tak boleh pergi. Perintah kawalan pergerakan dia memang tak boleh pergi. Bukan semua tempat.
Tapi yang mempertahankan tanah itu ni, orang yang tuan-tuan tengok solat di Masjid Al-Aqsa dan tinggal di kawasan sekitar itu, ini kelompok ini dipanggil sebagai murabitun. Kelompok murabit, kelompok yang mengikat keberadaan diri mereka di Masjid Al-Aqsa untuk mempertahankannya. Mereka ni tuan-tuan adalah kelompok yang sedang berjihad tapi kita tak sedar. Ini wira yang tidak didendang ke tengah masyarakat Islam. Mereka berjihad without sebarang weapon, tak ada sebarang weapon, tak keluar pergi menyerang mana-mana, tetapi berjihad dalam bentuk mempertahankan tanah suci umat Islam. Ini jawapan kalau tuan-tuan tanya kenapa sekian lama tuan-tuan dah masuk tahun yang ke-76, impian mereka mendapatkan Baitul Maqdis tak pernah dapat. Dan kita kena berterima kasih kepada kerajaan Hashemite Kingdom of Jordan kerana kita kena dapatkan maklumat yang betul. Jangan kecam semua negara Arab sama. No, jangan kecam semua pemimpin negara Arab sama. Jordan tu walaupun dia dimerdekakan oleh British, pembentukannya pada 1921 dengan nama Transjordan. Merdeka pada 1946. 1922 dia tuntut satu benda dengan British. Serahkan hak pemeliharaan seluruh Baitul Maqdis kepada keluarga dia. Dan itu ditunaikan. Dan sampailah sekarang mereka masih menjadi pemegang amanah pengurusan Masjid Al-Aqsa. Sebab tu dalam Wizaratul Awqaf Jordan, Kementerian Agama Jordan, dia ada satu jabatan Masjid Al-Aqsa. Dana ada besar, tuan-tuan. Nak menyumbang ke situ pun boleh. Sebab antara yang dia gunakan selain membayar pengurusan, dana pengurusan Masjid Al-Aqsa, dana itu juga digunakan untuk membiayai golongan-golongan murabitun ini, kerana mereka termasuk asnaf fi sabilillah yang sedang berjihad mempertahankan Masjid Al-Aqsa sampai ke hari ini. Ini dia. Jadi dengan keberadaan ini, based on hadis yang kita tengok, insya-Allah kita ada satu keyakinan tuan-tuan, Masjid Al-Aqsa tidak akan jatuh ke tangan kaum Yahudi. Sebaliknya, kegagalan mereka untuk mendapatkannya dalam tempoh 76 tahun yang mereka percaya. Kita pun tak tahu benda tu dan kita pun tak ada kepercayaan tentang benda tu, tapi dia yang percaya. Semoga kegagalannya itu akan membawa kepada titik kemenangan bagi umat Islam, ya, di tanah bumi yang Allah berkati keseluruhannya itu. Jadi insya-Allah sedikit kesimpulan kita sambung selepas azan Isya. Wallahu a'lam. Bismillah. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة
حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا زل أنت النادي والصلاة المقام آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, muslimin muslimat sekalian, insya-Allah sebelum kita mengakhiri bicara kuliah kita pada malam ini, insya-Allah ya, saya sentiasa berusaha untuk deliver kepada tuan-tuan maklumat-maklumat yang baharu tetapi masih berdasarkan dan bersumberkan kepada kenyataan-kenyataan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana ini merupakan perkara gaib yang termasuk daripada cabang akidah kita tuan-tuan. Seperti mana yang saya maklumkan pada peringkat awal, bila kita sebut tentang Yahudi, kita akan sinonim dengan bila kita sebut tentang Dajjal ataupun yang dipanggil sebagai Antichrist oleh orang-orang Kristian, dia akan sangat sinonim dengan Yahudi, ya. Dan saya telah nyatakan pada peringkat awal tadi bahawa yang pastinya dia akan menjadi penyelamat palsu kepada kaum Yahudi, yang natijah hanya akan membawa kehancuran terus kepada kaum Yahudi. Itu jelas. Tetapi saya katakan tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan dia adalah seorang Yahudi. Itu tak ada. Okey? Baik. Saya nak bawa satu hadis kepada tuan-tuan. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ما قال النبي لعيسى أحمر. Tidak, demi Allah, Nabi tidak menyatakan Isa berkulit putih kemerah-merahan. Okey, Nabi Isa ni ada dua konflik hadis, ya. Satu menyatakan kulitnya merah, satu menyatakan tidak. Tetapi saya ingat kalau kebanyakan ustaz ni dia akan sampaikan bahawa Isa ni kulit sawo matang, dia kata. Dia bukan kemerahan. Kerana hadis Ibnu Umar dalam riwayat Bukhari, Ibnu Umar kata tak, Isa bukan berkulit kemerah-merahan. Because kalau nak kata ya, Bani Israel asal pun memang kulit dia bukan putih merah. Putih merah ni orang-orang Norman, orang-orang Viking, orang Anglo yang ada kat Eropah ni. Okey. Walakin qala, okey, tetapi baginda berkata, bainama ana naim atufu bil Ka'bah. Aku bermimpi aku melakukan tawaf di Kaabah, kata Nabi. Fa idza rajulun adamu, ada seorang lelaki yang dia kulit dia boleh sifatkan macam kita lah, bukanlah gelap tapi macam kita lah, ya. Sabatu sya'r, yang mana rambutnya lebat. Yuhada baina rajulain, dia didampingi oleh dua orang lelaki. Yantifu ra'suhu bil ma',
rambutnya basah, ya, au yuharaku ra'suhu ma'an, ataupun ada kesan titisan air pada rambutnya. Nabi sebut sifat yang sama kepada Isa ketika Nabi menyifatkan sifat keadaan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Faqultu man haza, maka aku pun tanya, siapa lelaki itu? Qalu ibnu Maryam. Maka orang yang menjawab pertanyaan Nabi menyatakan itulah putera Maryam. Fazahabtu altafitu, maka ya, kemudian aku pun berlalu. Lalu aku bertemu dalam tawaf itu, atau Nabi melihat orang itu juga bertawaf. Fa iza rajulun ahmaru jasim. Sebab Nabi Isa pernah tawaf tak sebelum ni? Apa soalan Ustaz pelik kan? Tak ada lah, sebab tahu Nabi Isa bukan dalam syariat Ibrahim alaihi salam. Syariat Nabi Isa, syariat Nabi Isa lah. Orang-orang yang mengikut kitab Injil itu dipanggil ahlul kitab. Contohnya macam Ashabul Kahfi. Kontroversi kan lately. Ashabul Kahfi ini actually sebenarnya bukan Kristian. Kristian ini adalah pengamal Injil yang beriman Isa anak Tuhan. Itu Kristian. Kristian ni wujud 312 Masihi di era pemerintahan Konstantin the Great. Ashabul Kahfi hidup sebelum itu. Mereka ni ahlul kitab. Cuma kekeliruan ini berlaku apabila ada beberapa ulama tafsir, antaranya Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir menyatakan mereka ni Nasrani. Dan Nasrani itu kalau diterjemahkan kan Kristian macam tu. Tapi sebenarnya clearly dia ni different antara Kristian yang, kerana Kristian ni dia 300 Masihi baru muncul. Muncul dia pun kerana seorang Yahudi yang pergi membawa ideologi Isa anak Tuhan. Sebelum daripada tu, pengamal-pengamal Injil walaupun tak semuanya solid di atas landasan yang betul, tetapi mereka tidak menyatakan Isa anak Tuhan selepas tu. Tapi golongan yang solid menjaga iman mereka seperti Ashabul Kahfi kan, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Hum min ahlil kitab. Mereka itu adalah ahlul kitab. Macam itulah. Okey, baik. Tak apa. Okey. Kena berhenti ya? Sikit lagi boleh kot? Sikit lagi ya? Haji tunjuk. Okey, macam tu jalan. Nabi teruskan tawaf. Nabi tengok satu orang. Fa iza rajulun ahmaru jasimun. Nabi duk tengok satu orang lelaki ahmar, kulitnya macam kemerahan. Jasim, gempal. Ya, gempal. Orang kurus selamat, takkan jadi dajjal. Ni dajjal ni. Badannya jasim, gempal, berisi. Ya. Ja'dur ra's, kerinting rambutnya. Nabi dapat melihat a'waru ainihil yumna, mata kanannya itu rosak. Rosak tu that mean dia buta lah, tapi dia rosak lah, kan? Macam biji anggur. Ka'anna ainahu ainabatun taqiyah, biji anggur yang tersembul. Qultu man haza, ni dia tawaf ni. Dajjal ni tawaf. Bayangkan tuan-tuan. Man haza? Qalu haza dajjal. Nabi kata, orang yang jawab pertanyaan Nabi, itu adalah dajjal. Dia tawaf Wa aqrabun nasi bih syabahan Ibnu Qatan. Nabi kata orang yang paling mirip dengan rupa dia Ibnu Qatan. Ibnu Qatan ni orang apa tuan-tuan? Melayu, Cina, Arab? For sure Arab. Tapi Nabi kata itu muka dia. Paling mirip dengan Dajjal ni Nabi kata Ibnu Qatan. Nampak isyarat Qala Az-Zuhri rajulun min Khuza'ah. Az-Zuhri kata Ibnu Qatan tu memang Arab lah, for sure Arab. Dia daripada suku Khuza'ah. Khuza'ah asal mana? Yaman. Asal Yaman. Okey. Halaka fil jahiliyah, dia ni mati semasa era jahiliyah. Itu satu, tuan-tuan. Kalau dia boleh tawaf tu Nabi tengok Cuma para ulama bahaslah itu adakah peristiwa hanya gambaran ataupun peristiwa nyata yang at one day dia akan tawaf juga macam tu. Saya lebih percaya
kepada maksud apa yang Nabi lihat, kerana apa yang Nabi lihat kesemuanya adalah perkara yang benar. Maknanya ada situasi at one day dia akan tawaf. Allahu a'lam. For sure dia bukan Yahudi. Kedua, tuan-tuan, ketika dia keluar menjadi penyelamat palsu kepada orang Yahudi, dalam sebuah hadis riwayat al-Imam Muslim an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'u ad-dajjal min yahudi Asbahan 70,000 alaihim at-tayalisah. Hadis ni very clear, tuan-tuan. Status pun kita tak perlu bincang because riwayat Muslim. Yahudi akan diikuti Dajjal akan diikuti oleh Yahudi Asfahan, Iran. Okey. Berapa orang? Nabi kata 70,000. Semuanya memakai tayalisah. Tuan-tuan pernah tengok tayalisah tak? Satu kain ridak yang besar tu dia sabuk atas kepala. Ada satu batalion tentera Israel daripada kalangan Yahudi Persian, Jewish. Asal mereka ni majoriti daripada Asbahan. Mereka memang pakai kain putih, ada line biru. Dia pakai. Muka dia orang pun kalau tuan-tuan tengok memang muka Persian lah, memang muka Parsi. Tuan-tuan. Nabi kata nanti ketika Dajjal datang menjadi penyelamat palsu kepada Yahudi yang ikut puak ni. Sama ada dia sebab macam ni, sebab kalau tuan-tuan tengok di Yaman, di Farsi pun hampir dah tak ada Yahudi dah. Daripada 450,000 orang yang ada Yahudi yang berbangsa Farsi itu almost mereka memang duduk di Israel lah pada hari ini. Kalaupun ada di Iran, bukan lagi di Isfahan. Ada dalam lebih kurang 3,000 orang masih menetap di Tehran. Ya. Iran antara negara yang baik dengan Yahudi. Yes. Tu sebab tu tuan-tuan nak percaya macam mana dia nak lawan dengan Israel, itu terpulang kepada kita. Tetapi dia adalah sebuah negara yang amat close, very friendly dengan orang-orang Yahudi. Okey, cuma situasi akan datang kita tak tahu. Benda ni boleh bermaksud selepas kekalahan Yahudi, orang-orang Yahudi akan balik ke, yang bangsa Farsi mungkin akan balik ke Iran, maybe. Tetapi harus juga diingat bahawa sebelum kedatangan Dajjal menjadi penyelamat palsu kepada Yahudi, Farsi akan menjadi wilayah yang dikuasai oleh Al-Mahdi, yakni kerajaan yang berpusat di Syam. Okey. Cumanya beginilah. Saya ingatlah dalam kita punya jangkaan, bila mana Yahudi mengalami fasa kekalahan, saya ingat yang asal European, saya ingat akan balik ke negara asal. Tak payah tunggu kalah, tuan-tuan. Belum kalah ni, lari habis dah. Kan? Sebab dia orang memang ada dua kerakyatan. Memang majoriti banyak, kalau yang kata Europe ni memang dia orang ada dua kerakyatan. Tapi yang datang dari Middle East, contohnya Yemenite Jewish ataupun Persian Jewish, Iranian Jewish, dia orang tak ada, dia orang dah lepas, dia orang tak ada kerakyatan kedua. Dia orang memang ada satu kerakyatan Israel, dia orang tak boleh pergi mana, tuan-tuan. Jadi nak kata pada ketika Dajjal datang menjadi penyelamat palsu mereka, yang mungkin yang tinggal dalam kalangan angkatan tentera Yahudi adalah daripada kalangan orang-orang Yahudi Farsi, maybe logik saja benda-benda tu. Kerana cuma dia adalah future, benda perkara akan datang. Cuma dengan realiti semasa yang kita lihat, sedikit demi sedikit kita akan dapat melihat apa yang Nabi katakan itu semakin zahir kebenaran dia. Macam tu. So, akan sampai suatu masa kedatangan Dajjal sebagai penyelamat palsu yang pada asalnya nak membangkitkan orang Yahudi, langgar gencatan, langgar perjanjian, dapatkan balik kuasa. Ketika itu dia disambut oleh Yahudi-Yahudi daripada asal Asfahan ini, tetapi ia berakhir dengan kehancuran total kerana Allah menurunkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Baik tuan-tuan. Jadi insya-Allah bulan hadapan, insya-Allah tahun-tahun hadapan rezeki kita bersama, saya akan bawa satu hadis sahih riwayat Al-Imam Abu Daud berkenaan dengan hadis yang membicarakan kedatangan Yahudi sekaligus menguasai bangsa Arab, dan itu terjadi sebelum kedatangan kedatangan Dajjal. Saya ulang balik. Saya akan bawa hadis kedatangan Dajjal sekaligus menguasai bangsa Arab, dan itu terjadi sebelum kedatangan Dajjal kepada orang Yahudi untuk menjadi penyelamat palsu mereka. Ya, wallahu alam. Insya-Allah semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua insya-Allah.
Dan saya sesampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga perkongsian dalam tempoh hampir 1 jam ini memberi manfaat kebaikan untuk kita semua, insya-Allah. Sekadar itu dulu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah.